Assalamualaikum. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan terhadap penjana terlebih dahulu. Penjana ialah mesin yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik sama ada dalam bentuk voltan dan juga arus, di mana penjana menggunakan prinsip aruhan elektromagnet Faraday dalam menghasilkan tenaga elektrik. Prinsip ini menyatakan bahawa daya gerak elektrik DGE atau voltan dijana dalam konduktor pembawa arus. DGE atau lebih dikenali sebagai EMF dihasilkan bergantung kepada beberapa faktor. Terdapat 3 faktor yang utama, iaitu yang pertama ialah bilangan lilitan gegelun anchor, yang kedua kekuatan medan magnet dan yang ketiga adalah kelajuan medan berputar. Penjana arus ulang-alik pula merupakan salah satu daripada jenis bekalan elektrik. Arus ulang-alik bermaksud arus yang sentiasa berubah-ubah pengalirannya. Perubahan arah pengaliran arus adalah disebabkan oleh perubahan kekutuban punca voltan yang berselang-seli. Pada arah positif, nilai arus akan mengalir dari sifar ke maksimum dan kemudian turun ke sifar. Pada arah negatif pula, nilai arus akan menurun ke maksimum dan kemudian kembali ke sifar semula. Terdapat 2 cara untuk menjana voltan arus ulang-alik, iaitu yang pertama, pengalih bergerak flux medan magnet pegung, di mana pengalih memotong flux, dan yang kedua ialah flux medan magnet bergerak pengalih pegung. Di sini flux memotong pengalih. Penjana arus ulang-alik terdiri daripada gegelun dawai pengalih yang berputar dalam medan magnet, di mana ia berputar sebanyak 360 darjah untuk menghasilkan satu kitaran gelombang sinus yang lengkap. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada binaan penjana arus ulang-alik. Penjana arus ulang-alik terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu yang pertama adalah pemegun atau lebih dikenali sebagai stator. Pemegun merupakan kerangka luar motor. Ini merupakan bahagian yang tidak bergerak, iaitu bahagian yang menempatkan belitan anchor. Yang kedua ialah pemutar atau lebih dikenali sebagai rotor. Rotor merupakan bahagian dalaman motor dan ia adalah bahagian motor yang bergerak. Ia menempatkan belitan medan. Saya juga akan menceritakan tentang binaan sesebuah penjana arus ulang-alik yang sebenar. Bahagian anchor adalah bahagian yang pegun, manakala bahagian medan adalah berputar, kerana arus keluaran dapat disalurkan terus ke beban tanpa sentuhan dan mudah untuk membuat penebatan bagi belitan anchor yang pegun, iaitu yang selalu bervoltan tinggi. Struktur belitan anchor juga lebih kompleks daripada struktur binaan belitan medan. Gambar rajah ini menunjukkan binaan ringkas tentang penjana arus ulang-alik. Berdasarkan gambar rajah ini, kita dapat lihat pemegun, penggerak, arah bekalan arus ulang-alik masuk dan arah bekalan arus ulang-alik keluar. Gambar rajah ini juga menunjukkan tentang binaan penjana arus ulang-alik, di mana berdasarkan gambar rajah ini, kita dapat lihat bahawa ia terdiri daripada sebuah gegelun pengalir, di mana pada hujung pengalir ia disambung ke suatu gelang yang dikenali sebagai gelang gelincir. Gelang gelincir ini ditebat antara satu sama lain dan disambungkan melalui berus ke litar luar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 7 komponen asas binaan penjana arus ulang-alik, di mana yang pertama adalah pemegun. Pemegun membekalkan medan magnet yang berputar kepada pemutar. Pemegun juga lebih dikenali sebagai starter. Yang kedua adalah pemutar. Pemutar atau rotor. Terdapat 2 jenis rotor, di mana yang pertama adalah rotor kutub menonjol. Ia digunakan pada penjana kelajuan rendah seperti turbin hidro, dan yang kedua adalah rotor jenis silinder. Rotor jenis silinder ini digunakan pada penjana kelajuan tinggi seperti penjana turbo. Yang ketiga adalah gelang gelincir. Gelang gelincir menukarkan kedudukan sentuhan antara berus dan hujung anchor serentak dengan perubahan arah pengaliran arus ulang-alik. Oleh itu, anchor berputar satu arah sahaja. Yang keempat adalah berus karbon. Berus karbon berbentuk bongkah kabel kecil bertindak sebagai media penyambungan litar elektrik yang berputar dengan bahagian yang pegun. Berus karbon digunakan untuk membawa arus masuk ke belitan anchor atau keluar dari belitan anchor. Yang seterusnya adalah gegelun belitan anchor.
Belita anchor berfungsi untuk mengalirkan arus supaya teras anchor menjadi elektromagnet. Medan magnet pula terdiri daripada gegelung pengalir yang menerima bekalan voltan dan menghasilkan flux magnet. Jika kita dapat lihat, medan magnet terdapat dua kutub di mana north dan south, iaitu utara dan selatan. Yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah kuk. Kuk diperbuat daripada besi tuang. Pemegung motor akan dipasangkan pada kuk ini. Terdapat juga kuk yang diperbuat bersirip bagi memerangkap udara sejuk untuk menyejukkan motor. Haba motor akan keluar secara sinaran terus melalui kuk. Seterusnya adalah tentang gambar-gambar berkenaan penjana arus ulang-alik. Gambar yang pertama adalah berkaitan dengan motor penjana arus ulang-alik. Jika kita lihat pada gambar motor penjana arus ulang-alik ini, terdapat kotak punca, penutup belakang, pemegung seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, kipas, anchor sangkai tupai, kuk, galas berbola, aci, penutup depan dan belitan pemegun. Berikut merupakan komponen-komponen yang terdapat pada motor penjana arus ulang-alik ini. Okey. Gambar yang kedua pula adalah tentang binaan penjana arus ulang-alik. Gambar yang ketiga adalah tentang anchor berputar medan pegun. Untuk anchor berputar medan pegun, ia dapat menjana voltan yang rendah sahaja disebabkan oleh kesukaran untuk menambah kekuatan flux. Jika hendak meningkatkan juga voltan janaan, maka bilangan pengalir mestilah ditambah, begitu juga dengan saiz berus, gelang gelincir dan rangka alat serta mesin. Hal ini ia memerlukan perbelanjaan yang besar dan menyukarkan. Oleh itu, kebiasaannya mesin ini tidak ditutup di penghujung belakangnya bagi memudahkan pemerhatian dan pengendalian. Jika kita lihat pada gambar rajah ini, terdapat penggerak utama, pemutar atau rotor, medan magnet U dan S, bekalan masukan arus terus dan bekalan keluar arus ulang-alik. Okey, untuk gambar rajah yang keempat adalah medan berputar anchor pegun. Untuk gambar rajah ini, ia dapat menjana voltan yang tinggi. Voltan yang dijana diambil daripada medan kutub pegun, bukan dari anchor. Arus yang dikeluarkan adalah besar dan tidak ada bahagian pengalir yang bergerak. Oleh itu, pengalir boleh ditambah tanpa menambah saiz anchor dan kekuatan penggerak. Mesin ini biasanya ditutup sepenuhnya dan disejukkan dengan cara hembusan angin. Mesin ini mengeluarkan voltan 3 fasa. Okey, apabila kita melihat gambar rajah ini, terdapat penggerak utama sama seperti gambar rajah yang tadi, pemutar atau rotor, medan magnet, bekalan masukan atau ujaan arus terus berada pada bahagian kiri, berbeza dengan yang sebentar tadi di mana yang tadi dia berada pada bahagian bawah. Untuk gambar rajah ini, pada bahagian bawah itu adalah bekalan keluar arus ulang-alik. Untuk prinsip kendalian penjana arus ulang-alik pula, ia adalah berlandaskan prinsip aruhan elektromagnet, iaitu berdasarkan pemotongan antara flux dan pengalir. Aruhan maksimum akan terhasil apabila pengalir bergerak dan memotong flux magnet pada sudut tempat. Menurut hukum Faraday, apabila pengalir memotong flux magnet, EMF akan teraruh dalam pengalir tersebut. Arah EMF yang teraruh dalam konduktor boleh ditentukan dengan menggunakan hukum tangan kanan Fleming. Seperti yang kita ketahui, hukum tangan kanan Fleming melibatkan 3 jari di mana ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ibu jari adalah mewakili arah pergerakan daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus, manakala jari telunjuk akan menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah akan menunjukkan arah arus aruhan yang terhasil. Untuk penerangan tentang prinsip kendalian penjana arus ulang-alik pula, saya akan terangkan berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan. Okey, jika kita dapat lihat gambar rajah yang pertama, ia menunjukkan apabila anchor berputar pada keadaan mengufuk, iaitu 0 darjah, sisi-sisi anchor akan memotong garis-garis magnet. Oleh itu, berlaku perubahan
flux yang menjadi maksimum dan EMF aruhan akan terhasil. Arah arus yang terhasil dalam anchor dapat ditentukan dengan menggunakan hukum tangan kanan Fleming seperti yang telah diberitahu sebentar tadi. Gambar rajah yang kedua pula menunjukkan semasa anchor dalam keadaan menegak. Semestinya di dalam bab penjanaan arus ulang-alik ini juga terdapat pengiraan. Contohnya seperti ingin mencari kelajuan segerak, peratusan kegelinciran, daya kilas aci dan sebagainya. Oleh itu, pertama sekali saya akan menerangkan tentang formula-formula terlebih dahulu. Okey, untuk yang pertama adalah formula tentang kelajuan segerak NS, di mana formulanya adalah NS sama dengan 120F bahagi P, di mana NS adalah mewakili kelajuan medan starter. F pula adalah frekuensi bekalan di dalam unit Hertz dan P pula adalah bilangan kutub magnet. Okey, untuk yang kedua adalah peratusan gelinciran atau S. Formulanya adalah S sama dengan NS tolak NR bahagi NS darab 100%. Okey, S adalah kegelinciran, NS adalah kelajuan segerak dan NR adalah kelajuan rotor. Formula yang ketiga pula adalah tentang frekuensi kegelinciran. Untuk frekuensi kegelinciran, formulanya adalah NS tolak NR sama dengan 120 FR bahagi P. Setelah dipermudahkan, P sama dengan 120 FR bahagi NS, FR sama dengan P bahagi 120 darab NS tolak NR. Seterusnya akhir sekali, FR tolak NS tolak NR bahagi 120 darab 120 FS bahagi NS. Anda boleh lihat formulanya seperti yang telah ditunjukkan pada gambar rajah berikut. Okey, terdapat juga formula untuk mencari daya kilas aci, arus talian dan arus fasa, di mana formulanya adalah seperti yang telah ditunjukkan pada gambar rajah berikut. Setelah mengetahui formula, kita semestinya perlu mengetahui cara untuk mengaplikasikannya pula. Oleh itu, saya akan menunjukkan dua contoh soalan dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya dengan menggunakan formula yang telah diberitahu sebentar tadi. Okey, untuk soalan pertama adalah kirakan kelajuan segerak bagi motor aruhan 3 fasa yang mempunyai 30 kutub per fasa apabila ianya disambungkan kepada 50 Hz daripada sumber bekalan. Okey, untuk jalan penyelesaiannya, kita akan menggunakan formula segerak tadi disebabkan oleh maklumat-maklumat yang diberikan adalah tentang frekuensi, iaitu nilainya adalah 50 Hz dan P iaitu nilainya adalah 30. Formula untuk NS adalah 120F bahagi P. Oleh itu kita masukkan 120, F adalah 50 bahagi dengan P iaitu 30. Setelah dikirakan, NS akan dapat sebanyak 200 ppm. Okey, untuk soalan yang kedua pula adalah motor aruhan 4 kutub diuji oleh sumber bekalan 3 fasa 50 Hz. Jika kelajuan beban penuh adalah 1,200 ppm, kirakan peratusan kegelinciran. Okey, jadi untuk penyelesaiannya, kita haruslah kirakan kelajuan segerak motor terlebih dahulu. Apabila dimasukkan di dalam formulanya, kita akan dapatkan kelajuan segerak sebanyak 1,500 ppm. Setelah mendapat nilai bagi kelajuan segerak, kita akan kirakan perbezaan kelajuan kegelinciran, di mana NS akan tolak NR. Kita akan dapati NS adalah sebanyak 300 ppm. Oleh itu, peratusan kegelinciran pula
adalah sebanyak 0.2% setelah dimasukkan di dalam formulanya. Oleh itu, begitulah cara untuk menyelesaikan soalan berkaitan dengan penjanaan arus ulang alik.